إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini dalam rahmat Allah dipayungi oleh para malaikat bersama di Taman Ilmu pada pagi ini, insya-Allah. Ya Allah, ya Mujib, ya Wahhab, kita doa kepada mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan menganugerahkan penawarnya kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit. Sembuhkanlah dengan rahmat-Mu ya Allah. Hanya Engkaulah maha menyembuhkannya. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Berilah keafiatan. Syafakallah syifaan ajilan untuk Fatimah binti Abdul Karim. Untuk maaf ya. Salih Farham Muhammad Jufri, Nurul Jannah bin Abdul Aziz, Salwa binti Abdul Wahab, Juminah binti Masrum, Muhammad Yaakob bin Masrum, Satinah binti Sanib, Saryati binti Sanib, Muzailah Mustafa, Nur Aini Khalid, Nur Maslita Din, Aryati Zainuddin, Hasna Omar, Faizal Ikmar Azami, Syarifah Siti Nur, Said Mazin, pejuang-pejuang Trisomia, Jasmine bin Abu Nafiah, Hanifah, Muhammad Ali bin Muhammad Azmil, Zakiyah Zohro, Sarina Sofia, Salamiyah Hamadiyah, Jani binti Jamari, Sadri bin Haji Mukti, Fauziah binti Sudin, Ainur Yusnita bin Muhammad Faik, Maziah binti Adnan, Cik Muji bin Cik Noh, Hajah Sulimah binti Haji Sukaimi, Muhammad Amir bin Syafi'i, Mazura binti Makhtar, Surya binti Zaid, Jamilah binti Maulan, Bariah Ainul binti Johari, Haji Ishaq bin Haji Osman, Alijah binti Sulaiman, Nur Fahana Yaakob, Hashim bin Zakaria, Haji Siran bin Tobari, Haji Masitah binti Arsyad, Haji Abdul Wahid bin Ramin, Salmah binti Abdul Qadir, Raihan binti Ibrahim, Mazliza binti Sa'ad, Indun binti Muhammad Arif, Jamiah binti Rahmat, Wan Najibah, Wan Ibrahim, Wan Nuriyah, Wan Abdul Majid, Haji Mai Itah binti Yib, Faizal Iqmal Azami, Nur Firasa Fafa binti Haji Muhammad Fauzi, Mustafa binti Muhammad Basir, Muhammad Mukmin Munsif Muhammad Syafiq Hasni Cik Ismail, Muhammad Amin bin Haji Idris, Nur Akhtar Amin, Haji Ma'un bin Haji Ibad, Muhammad bin Nasirin, Putri Nur Batrisya binti Nur Azlina, Muhammad Syukri binti Siti Ramlah, Muhammad Izham bin Mahathir, Azizah binti Mat Aris. Dan pagi ini kita turut mendoakan kepada sahabat kita, Jemaah Gemenur Iman, Fatimah binti Ali, yang ada pembedahan pada pagi ini, pada pukul 7.30 pagi ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah permudahkan, diberikan syifa yang sempurna, dan juga kepada semua jemaah 231 nama-nama di Google Meet Gemenur Iman, dan juga kepada jemaah yang telah pun hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan sekiranya diuji dengan kesihatan yang kurang mengizinkan, kurang memuaskan, dan juga berbagai masalah dalam kehidupan, sama-samalah kita berdoa mudah-mudahan Allah permudahkan segalanya untuk kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Majlis kita diteruskan dengan mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh untuk membimbing bacaan Yasin, doa dan menyampaikan tazkirah kisah-kisah dari Al-Quran. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Salam ceria, salam muhabbah, salam pagi, selamat pagi kepada sesiapa yang sedang memandu. Harap memandu dengan cermat, berhati-hati, jangan berebut-rebut ke tempat kerja. Manakala siapa-siapa di kalangan anda yang sedang ingin memulakan bacaan Al-Quran, mudah-mudahan diberikan kefasihan lidah,
dijadikan sebagai asbab kebaikan dunia dan akhirat. Hati-hati. Amin. Amin. Yang nak menuju ke pasar, elok-elok lantai pasar tu kadang-kadang licin bahagian pintu depan. Hujan malam tadi ada lumut-lumut baki tu. Siapa yang ingin melangkah ke pejabat, pastikan minum air yang sedikit berkualiti di waktu pagi. Kalau tidak nak tolak pintu pun rasa macam tak berapa larat. Yang parking, pastikan kereta anda masuk dalam kotak parking. Kotak parkir yang betul. Jangan sampai nanti mengambil ruang di bahagian orang lain. Hasilnya baki ruangan sebelah tu hanya muat untuk sebuah motor saja. Jadi dan jangan parkir kereta anda di ruang OKU. Tingkatkan kesedaran, tingkatkan apa lagi? Mudah-mudahan insya-Allah. Bagi sesiapa yang ada menghadapi peperiksaan pada pagi ni, mudah-mudahan diberikan kelancaran jawapan, diberikan kekuatan ingatan dan mudah-mudahan peperiksaan itu baik untuk anda. Salam ceria, nikmati lagu yang pertama pada pagi ini. Ting, masuk satu lagu. Sabarlah. Masuk iklan sikit. Iklan dia sikit, masuk iklan sikit. Ustaz bagaimana iman Ustaz bukan kat radio Ustaz. Ya, gni.fm ni. Masya-Allah. gni.fm ni. Frekuensi dia jauh, 151.00. 151 tak tahu, dia dah sampai, dia punya radar dia dah keluar daripada aerial dah. Keluar daripada frekuensi dia. Ya Allah. Mudah-mudahan semuanya sihat walafiat insya-Allah. Hari ini hidupnya berkah. Niatnya nak memulakan hari dengan bacaan Al-Quran, Al-Quranul Karim. Yalah, kita alhamdulillah Allah kurnia lagi peluang hari ini nak bersama dalam majlis yang baik insya-Allah. Diam tak diam, hakikatnya umur kita semakin lama semakin sikit, semakin pendek, bakinya semakin sikit. Kalau kita tengok nombor yang besar ketika menyambut hari jadi, mendatangkan syukur. Namun kalau diperlihatkan baki hari yang tinggal, mungkin saja mendatangkan gerun. Apapun, kita bukan takut kepada kematian itu. Mudah-mudahan kita jadi orang yang tidaklah terlalu takut dengan kematian itu. Tapi melihat kepada persiapan kita untuk menghadapi kematian. Kematian bukan sesuatu yang kita larikan diri. Tapi kematian adalah suatu saat yang menjadi motivasi diri kita untuk kita berbuat perkara yang berfaedah sahaja pada saat ini. Salam ceria, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Cuba lambai sikit walaupun tak buka video tu. Kesian. Selamat pagi. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Kesian. Cucu dengan anak nengok nenek lambai handphone. Ya Allah, dia kata nenek aku ni dah memang dah betul lah. Memang dah ujung-ujung umur kata dia. Dulu cakap sorang-sorang dalam kereta dikira kurang sioman. Hari ni siapa cakap sorang-sorang dalam kereta dikira dia punya kereta dia canggih tau. Ni kawan Ambai. Itulah nampak, Masya Allah. Tengok dalam kereta lah, betul dalam kereta. Ya Allah. Daripada surau Ustaz. Daripada surau, Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan semuanya yang hari ini yang berurusan, macam-macam urusan, kita doa mudah-mudahan lancar, sempurna, mencapai matlamat dan tujuan. Alhamdulillah. Hari ini kita nak baca sama-sama surah Yasin. Tadi ada nama-nama yang disebutkan, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang sakit, orang yang tak sihat, orang yang kurang afiat, berat mata kita memandang mereka, berat lagi bahu mereka yang memikul segala beban-beban dan juga tanggungan. Jadi kita doakan dengan penuh tulus ikhlas. Dari hati kita, dari lubuk yang paling dalam sekali, kita doakan mudah-mudahan. Bayangkan nama-nama satu orang demi satu orang dan niatkan supaya mudah-mudahan Allah berikanlah sihat kepada mereka, berikanlah afiat kepada mereka dan mudah-mudahan mereka itu Allah berikan bukan sekadar ucapan-ucapan manis dari kita, tapi biar dari lubuk hati kita yang paling dalam. Apa yang saya perkatakan ini, tuan-tuan sebutkan dalam hati masing-masing. Ya Allah, si fulan ni biarlah dia sihat, Ya Allah. Si fulan ni, Ya Allah, kalau dia sihat, banyak dia punya kebaikan dia boleh berikan lagi, Ya Allah. Ingat nama seorang-seorang tu. Dan kita minta tu spesifik terus, khusus. Si fulan ni, dia ni begini-begini, Ya Allah. Dalam hati pun tak apa. Yang penting kita beri tumpuan. Bukan sekadar
Aku dah letak dah nama kau dekat Gema Nur Iman punya senarai. Letak tu dah bagus. Aku dah send dah dekat Hajah, dekat ni admin Gema Nur Iman. Send tu dah bagus dah. Senarai tu dah bagus. Tapi kita nak mohon. Inna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Atau kama qal. Sesungguhnya Allah tidak menerima doa daripada hati yang lalai. Hati yang tak khusyuk, hati yang tak betul-betul meminta kepada Allah. Jadi setiap pagi ni kita tak nak jadi rutin yang hanya mengisi jadual waktu lapang lepas subuh kita. Tapi biarlah dia adalah rutin yang baik, yang bermanfaat, yang bersungguh-sungguh. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita ketika meminta kita benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Akhlisun niyata lillah. Allahumma rzuqna al-ikhlas. Ya Allah kurniakanlah kami ikhlas, kurniakanlah kami ikhlas, kurniakan kami ikhlas ketika mana kami berdoa. Baik tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar, di mana saja anda berada, di timur, di barat, di utara, selatan, anda akan bersama-sama dengan GNI.FM untuk sama-sama kita membacakan Yasin secara live ke udara. Bermula dari sekarang, panggil kawan-kawan, panggil teman-teman, panggil anak-anak, panggil cucu-cucu. Message sekarang paling kurang setiap seorang yang ada pada pagi ini mengajak dan juga mempelawa 5 orang lagi untuk sama-sama membacakan surah Yasin insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها
أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أستغفر 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا أرحم الراحمين اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم أنت الغفور ونحن المذنبون بين يديك اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك
اللهم أنت العزيز اللهم أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك اللهم اغفر لنا ذنوبنا. Ya Allah, ampunkanlah semua kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami. Allahumma kaffir anna khatayana. Ya Allah, hapuskanlah segala kesilapan-kesilapan kami. Allahumma rufa' darajatina. Ya Allah, angkatkanlah darjat kami. Allahumma atina min ladunka rahmah. Ya Allah, kurniakanlah kami darimu, Ya Allah, limpahan rahmah dan kasih sayang. Wahayyi lana min amrina rasyadah. Berikanlah kami panduan dalam segenap urusan kami. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah. Ya Allah, kami mohon kesihatan dan keafiatan. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit dari kalangan kami dan orang-orang yang sakit dari kalangan kaum muslimin. Allahumma afina wa afihim min kulli bala'id dunya wa bil akhirah. Ya Allah, selamatkanlah dan rawatilah mereka dan juga kami daripada segala bala bencana malapetaka di dunia maupun azab akhirat. Allahumma ya Rabbi, Allahumma ya Rabbana, Allahumma anta Rabbuna, khalaqtana wa nahnu ibaduk. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah pencipta kami dan kami semua adalah hamba-hamba-Mu. Nas'aluka Allahumma, kami sentiasa memohon meminta kepadamu ya Allah, an tashfiya mardana, agar Engkau berikan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit yang kami mendoakannya. Allahumma afihim, Allahumma afihim, Allahumma afihim. Ya Allah, afiatkanlah mereka, afiatkanlah mereka, afiatkanlah mereka ya Allah. Shifaan la, sesuatu kesembuhan yang tidak meninggalkan sebarang saqama, penyakit-penyakit setelah daripada sembuh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah keridhaan-Mu dan juga syurga-Mu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami juga mohon perlindungan-Mu ya Allah daripada kemurkaan-Mu dan daripada api neraka. Ya Allah, pagi ini, saat ini kami juga menghadapi keadaan kekangan tertentu ya Allah. Tubuh badan kami semakin melemah, ingatan kami semakin berkurang, kekuatan kemampuan pandangan kami semakin merudum, pendengaran kami tidak seperti dahulu ya Allah. Kekuatan kami semakin berkurang. Namun kami mohon ya Allah, jasad ini yang kami gunakan adalah sementara. Namun kerana ada amal yang perlu kami bekalkan daripada jasad yang Engkau berikan ini, kami mohon berilah kekuatan kepada sendi-sendi kami, tulang-tulang kami. Berikanlah kekuatan kemampuan kepada badan kami, tangan kami, kaki kami untuk memperbanyak amal soleh. Ya Allah, ingatkan diri kami ya Allah agar tangan ini jangan menulis sesuatu yang tidak Engkau redha. Sesuatu yang akan menyebabkan kami merasa malu dan aib ketika di padang mahsyar. Ya Allah, jauhkanlah daripada kami melangkah ke tempat yang Engkau tidak redha. Ke tempat yang di mana kalau diketahui oleh manusia yang lainnya pasti kami akan merasa malu dan aib ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada lisan kami untuk basah sentiasa dengan berzikir menyebut nama-Mu ya Allah. Jangan jadikan diri kami ini orang yang kedekut untuk menyebut nama-Mu. Orang yang malas untuk menyebut nama-Mu. Orang yang sentiasa merasa keberatan untuk menyebut nama-Mu. Ya Allah, kami lebih banyak menyebut nama-nama makhluk-Mu berbanding nama-Mu. Sedangkan makhluk itu adalah ciptaan-Mu dan kami sendiri tidak terlepas daripada kekuasaan-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, permudahkanlah urusan ibadah kami, kuatkanlah hati kami. Kami juga mendoakan anak-anak kami ya Allah, di mana mereka sekarang ini ya Allah. Apa yang mereka buat ya Allah, dengan siapa mereka berada ya Allah. Agenda dan untuk apa mereka bangun pada pagi ini ya Allah. Pertemukanlah mereka dengan orang-orang yang soleh ya Allah. Kami berusaha memberikan pendidikan semampu sebaik yang di dalam kemampuan kami. Namun kami tidak berupaya memberikan sepenuhnya sebagaimana yang Engkau perintahkan kerana kekurangan kami, kerana kelemahan kami, kerana perkara-perkara yang tidak mampu kami menguasainya dan mengetahuinya. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, kami juga mengharap dan berdoa agar mereka itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Bukan sahaja untuk diri kami tetapi juga untuk diri mereka kerana mereka juga akan dihisab di sisi-Mu ya Allah.
Jagakanlah ya Allah harga diri mereka, jagakanlah ya Allah akhlak mereka, jagakanlah ya Allah akidah dan pegangan mereka. Tolong ya Allah jagakan untuk mereka ya Allah. Jagakan mereka ya Allah dalam urusan kesihatan mereka, jagakan keselamatan mereka. Ya Allah, pertemukanlah mereka dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, agar mereka runtun hati untuk mengikuti jejak orang-orang yang soleh. Agar mereka berkenan untuk berlapang dada untuk mendengar nasihat orang-orang yang soleh yang terdahulu. Kerana mereka akan menyesali akan kehidupan yang sia-sia jika mereka hanya mengisi kehidupan mereka semata-mata untuk perkara dunia. Ya Allah, bimbing mereka ya Allah. Jangan biarkan mereka terbabas. Jangan biarkan mereka menyeleweng. Jangan biarkan mereka jauh daripada petunjuk dan hidayah. Sebagaimana kami mencintai mereka dengan memberi makan dan minum sejak mereka kecil, kami lebih jauh lagi mencintai mereka agar mereka ditempatkan di dalam syurga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Salam ceria, salam pagi. Anda kembali semula bersama saya dalam GNI.FM. Tadi kita telah diikuti bersama rancangan Firman dan Sabda. Tahniah kepada semua yang telah membacakan Yasin. Yang tak baca cuma tengok-tengoknya, awas. Pada esok hari kita akan berikan loceng amaran. Sekiranya anda tidak menyertai bacaan, hanya tengok-tengok, pandang-pandang, dengar-dengar sahaja, minta maaf secara automatik. DJ dari konti ini akan tutup channel anda secara mengejut tanpa diduga, tanpa diminta. Tahniah kepada yang telah membacakan surah Yasin. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala doa yang telah kita minta kepada Allah. Kita mengharap mudah-mudahan tuan-tuan semua diikhlaskan hatinya. Salam ceria, salam pagi. Yang pegang bakul, pegang betul-betul. Yang gelak, hati-hati, bimbang terus dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan sekiranya tidak ada surat-surat yang mengesahkan kewarasan kita. Baik, Alhamdulillah, syukur, Alhamdulillah, Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berkati semua, Ya Allah, Rabbi. Waras, Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ya. Minta maaf enggak mencelah. Apa ni pasal bacaan Yasin dengan Ustaz? Apa pendapat Ustaz ya? Yalah kita doa untuk yang sakit, untuk yang kembali ke rahmatullah kan. Saya ni kalau niatkan supaya barang saya dikembalikan oleh orang yang mengambilnya tu boleh tak Ustaz? Barangnya hilang ke apa? Ya, barangnya hilang, dicuri, diambil lah tu kan. Tapi saya nak niatkan supaya dia kembalikan balik barang saya tu, apa pendapat Ustaz? Boleh ke Ustaz? Bagus. Ni soalan bagus. Hari ni DJ terlepas kawalan lah. Belum buka. Hebat ni. Bagus. Terima kasih. Bagus, soalan yang baik. Nampak? Luar biasa radio ni tau. Nampak? Pendengar boleh tanya direct ni. Nampak? Kalau radio betul-betul dia pilih-pilih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustaz, saya sekarang atas toli on the way nak masuk Dewan Bedah. Doakan saya Ustaz. Baik, on the way nak masuk apa tu? Tak terputus. Nak masuk Dewan Bedah. Hari ini pembedahan Putrajaya. Dewan Pembedahan Syafaqillah. InsyaAllah kita sama-sama. InsyaAllah saya doakan dan semua sekali. Jemaah setia Gemanu Iman Ustaz. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan Allah berikan ketenangan jiwa, Allah berikan ketenteraman hati. Pada masa yang sama kena beringat, kita kena beringat bahawa pembedahan yang kita nak lalui itu dijalankan oleh makhluk, yang mana doktor itu adalah ciptaan Allah, nurse yang membantu itu juga adalah ciptaan Allah,
Obat yang akan dibekalkan kepada kita juga adalah makhluk Allah. Jadi makhluk-makhluk Allah ni dia semuanya tidak terlepas daripada ketentuan dan kekuasaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doktor sebenarnya dia tidak mampu berbuat apa-apa untuk kita. Namun dengan ilmu yang Allah beri, dengan akal yang Allah beri kepada dia, maka insya-Allah dia akan melakukan langkah yang paling terbaik untuk kesempurnaan proses dan pembedahan yang akan kita jalani insya-Allah. Manakala obat yang dibekalkan kepada kita, obat tu dia tidak ada daya upaya, dia juga ramuannya adalah disusun oleh manusia, ilham dari Allah daripada ilmu yang Allah beri. Namun insya-Allah mudah-mudahan Allah pilihkan, Allah temukan dan Allah jodohkan kita dengan ubat yang sesuai, ubat yang kadarnya sesuai dengan badan kita, jenisnya, kualitinya, harganya dan kemampuannya. Mudah-mudahan obat itu akan memberikan suatu kesan yang baik dalam proses pemulihan yang sedang nak kita hadapi itu insya-Allah. Saya doakan mudah-mudahan menjalaninya dengan lancar, sempurna, mencapai matlamat serta selamat. Mencapai matlamat dan juga selamat. Dan mudah-mudahan insya-Allah kita dapat tempuhi pembedahan itu. Jangan terlalu banyak fikirkan tentang pembedahan. Yang kita kena fikirkan ialah tawakal kita kepada Allah. Apa-apa terjadi kepada kita, tetap kita akan kembali kepada Allah. Cepat atau lambat. Jadi kita mohon mudah-mudahan, saya doakan mudah-mudahan tawakalnya terus kepada Allah. Sebut dulu reda dengan apa yang Allah tentukan. Saya reda dengan keadaan saya seperti ini. Saya reda saya disorong masuk untuk proses ini. Kita reda dengan semua ketentuan Allah. InsyaAllah apa pun terjadi kepada kita, InsyaAllah yang penting hati kita mesti reda dengan Allah. The rest kalau kita selamat melaluinya, Alhamdulillah. Dan kami kat sini semua Gema Nur Iman ni semua sekali insya-Allah akan mendoakan kesihatan, keafiatan dan kembali pulih seperti mana yang diinginkan insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, siapa ingat saya pernah cerita 3 pemuda masuk gua? Yang bertawasul tu ke Ustaz? Ingat tak apa cerita 3 pemuda masuk gua? Yang tu. Apa cerita dia? Pernah ingat tak apa dia punya, dia masuk gua tu sebab apa? Sebab kenapa dia masuk gua? Ada apa dia kenapa dia dalam gua tu? Pintu gua tu tertutup, Ustaz. Pintu gua tertutup, bagus. Itu point dia, pintu gua tertutup. Dia ada tak main sep mi dalam pintu gua tu? Tak ada Ustaz. Tak ada. Okey, cantik. Point tu tak ada. Baik. Apa point Itu dia? yang tawasul tu, Ustaz kan? Itu yang dimaksudkan tawasul kan, Ustaz? Baik. Betul. Kita pernah Dia cerita kena kan? kejar. Dia kena kejar sebab dia ni. Baik. Okey. Dengan Dia belum Lari daripada ni pemerintahan yang zalim. Kalau yang kena kejar, yang lari pemerintahan zalim tu betul, tapi yang itu khusus yang Ashabul Kahfi. Betul tu jawapan dia, tak salah. Tapi dia yang Ashabul Kahfi. Yang ini cerita pemuda dulu di zaman Bani Israel, dia 3 orang. Dia sedang orang kata apa bermusafir lah, berjalan-jalan lah. Berjalan-jalan. Kemudian mereka singgah di sebuah gua yang mana mereka ni tiba-tiba ada batu jatuh menutup pintu gua. Jadi bila menutup pintu gua tu, mereka fikir macam mana kita nak keluar? Macam mana kita nak keluar daripada gua ni? Kemudian mereka berbual sesama mereka, kamu ada tak apa amalan? Amalan. Okey, baik. Ingat 3 orang ni tiga amalan dia berbeza-beza. Siapa ingat apa amalan dia? Jeng. Satu dia bantu mak dia, sayang mak dia. Betul. Yang pertama sebab dia ada kedua orang tua. Ni saya share lah sikit. Tapi
ini satu laman Yang web. kedua tu dia pekerja dia tak payah gaji pekerja dia. Kemudian dia belikan kambing. Kambing tu beranak penak. Betul kan datang bila pekerja tu datang dia bagi kambing tu pada pekerja dia. Betul tak Ustaz? Masya Allah. Betul. Yang tu nombor 3. Pemuda yang nombor 3 tu. Yang kedua Ustaz. Yang kedua dia menolak melakukan zina dengan betul sepupu ya dia. Allah. Dalam kereta boleh jawab. Nasib itu Dah bau sampai dalam rumah Ustaz. Dah sampai rumah. dalam kereta boleh jawab. Bayangkan kalau dalam kapal terbang, memang dia jawab penuh ni. Allahu Akbar, tabarakallah. Tak boleh jawab Ustaz dalam kapal terbang. Kena tutup handphone. Betul. Saya lupa Boleh lah. curi-curi buka ambil gambar. Saya lupa lah. Ramai sini ex pramugari. Lupa, Allahu Akbar. DJ ni selalu lupa lah. Minta maaf lah. Yang kedua tu dia kan ada sepupu dia cantik lawa. Jadi sepupu dia miskin kan. Jadi dia ambil peluang tu bila sepupu dia minta tolong, dia ambil peluang untuk ganggu, untuk goda orang perempuan tu. Tapi tiba-tiba sampai masa dia nak melakukan perbuatan yang terkutuk itu, tiba-tiba dia teringat kepada Allah. Kerana orang perempuan tu tanya, kamu tak takut ke kepada Allah? Kamu tak takut ke kepada Allah? Jadi akhirnya dia pun cakap, baru dia teringatlah kepada Allah. Nampak ni? Ada puteri pamanku yang sangat aku cintai, aku ingin berbuat dengan zinanya, namun dia menolak sehingga satu taat. Terjadi musim paceklik. Paceklik ni maknanya musim kemarau. Dia datang minta bantuan. Aku berikan 120 dinar dengan syarat dia serahkan diri. Maka dia bersedia. Ketika aku dapat melakukan. Dalam satu hadis disebut ketika aku sudah berada di antara kedua pahanya. Tiba-tiba perempuan tu dia takut. Dia kata takwalah kepada Allah. Cincin tidak boleh dilepas kecuali oleh orang yang berhak. Maka dia pun takut. Dia tinggalkan dia. Padahal dia adalah orang yang paling aku sayang sekali. Jadi ya Allah, jika aku melakukan hal tersebut semata-mata kerana-Mu, bebaskanlah aku daripada gua ini. Lalu batu itu bergeser 2/3. Ni cerita dia lah, ni hadisnya. Laman web ni saya tak berapa berkenan sangat. Tapi tak apalah, untuk hadis ni saya ambil je. Tapi tak payah copy dia punya laman web tu. Tapi saya nak cerita dia tu. Nak ceritanya. Yang ketiga tu dia ada pekerja dia tak ambil duit, tak datang ambil upah. Kemudian duit tu dia buat modal, kembang perniagaan. Nampak tu dia kata, nampak? Semua yang kau lihat, unta, sapi, kambing, budak, semua adalah upahmu. Yang modal tu dia kembangkan dapat beli macam-macam. Jadi orang tu kata, wahai hamba Allah, wahai Abdullah, jangan kau ngejek-ngejek aku. Tak, aku tak ngejek-ngejek, tak buat lawak ni. Lalu orang tu ambil semua haknya tanpa sisa sedikit pun. Ya Allah, jika aku lakukan semua ni semata-mata kerana mengharapkan redha-Mu, maka bebaskanlah aku daripada yang aku alami ni, terperangkap gua. Lalu batu tu pun bergerak sehingga akhirnya mereka dapat. Okey, saya nak cerita apa ni sebenarnya? Cuba teka. Saya nak cerita apa ni? Tadi kan soalan dia, Ustaz. Ustaz, boleh tak saya baca Yasin? Betul. Boleh tak saya kalau bukan mesti orang meninggal saja. Saya ni barang saya hilang. Saya ni tak tahu barang saya ni siapa ambil, tak tahu hilang sendiri. Ke salah letak, ke orang ambil, ke tak pasti, tak nampak. Cuma saya harap-harap mudah-mudahan barang saya jumpa. Boleh tak saya baca Yasin? Dan saya mohon ya Allah, dengan amal soleh saya membaca Yasin, saya mohon ya Allah tunjukkanlah jalan macam mana untuk saya jumpa barang saya semula. Seumpama itulah saya nak ceritanya tu. Yang tadi cerita panjang tu Nabi ceritakan. Jadi yang seorang tu amal soleh dia ialah jaga mak bapak dia. Sampai dia kalau bawa balik minum, dia tak akan beri dulu anak dia sendiri, melainkan dia kata bagi atuk dengan nenek dulu rasa. Baru dia bagi anak dia. Punyalah itu amal soleh dia. Satu. Yang nombor dua, bukan amal soleh. Mengelak diri dari perbuatan zina pun amal soleh juga. Sebab dia dah berpeluang. Bukan dia dah peluang depan mata dah. Jadi amal soleh juga. Yang ketiga tu ceritanya ialah apa tadi tu? Nombor 3, amal soleh dia sebab patutnya dia bayar je lah. Kalau kata dia pekerja tu gaji dia 500, dia bayar 500, selesai.
Tapi tak tahu dia memang bagi lebih. Dia kata tak apalah, duit engkau yang 500 dulu aku buat beli unta. Aku rolling lagi berniaga, beli kambing, beli ni. Tapi dapat banyak. Jadi dia kata apa yang berkembang daripada gaji engkau yang aku rolling tu, ambil lah semua. Orang tu ambil semua. Mula orang tak percaya. Kau jangan, maknanya kau jangan nak apa, nak apa. Orang kata, apa nak kata. Jangan nak main-mainkan aku lah cakap gitu. Betul ni, tak ada main-main. Dia pun terkejut. Dapat unta, dapat ni. Tapi dia tak ada cakap lah pula. Kalau aku tahu tahun depan aku datang. Dapat lagi banyak unta. Tapi dia tak ada cakap gitulah. Itu kita. Jadi ceritanya amal soleh. Jadi kalau kita ni ada sesuatu permohonan kepada Allah, kita tawassul dengan amal soleh, boleh saja. Harus saja boleh. Dan tak mesti juga surah Yasin. Sebahagian ulama' kalau barang hilang suka baca surah Ad-Duha. Sebab dia ada dekat situ wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah mendapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan tak tahu, sesat jalan, tak tahu nak balik rumah rumah Halimah macam mana, fahada. Maka Allah jumpakan engkau jalan itu. Jadi kalau kita hilang barang, tak jumpa, maka kita doa mudah-mudahan dengan berkah ayat Quran tu, mudah-mudahan Allah jumpakan kita kepada barang tersebut. Boleh juga, tak kisah. Baik, bagus. Oh, tuan-tuan dan puan-puan, selamat pagi. Kita sudah menerima 2 panggilan daripada pendengar kita di GNI.FM. Maka terima kasih kepada para pemanggil. Pastikan jangan handphone itu jangan terlalu dekat dengan televisyen sebab dia akan memberikan satu pantulan bunyi suara mengganggu kami di konti. Dan terima kasih kerana anda sering mengikuti. Baik, saya nak share satu benda. Saya nak share satu benda. Barakallahu fikum. Allahumma salli ala Muhammad. TV tak ada, Masya Allah, TV tak ada. Allahu Akbar. Apa yang kita boleh faham daripada gambar ni? Hidup kat dunia kerja duit tak habis. At the end-nya boleh tengoklah gambar kat situ jadi apa. Duit banyak mana pun tak cukup juga. Apa yang kita boleh apa? Boleh faham daripada gambar ni Atas, gambar pertama atas, gambar kedua tengah, gambar ketiga. Oh, saya screenshot pula bawah tu. Sampai tua, tak habis-habis dengan duit. Masya Allah. Dia bagi gambaran tentang dunia bila kita sepanjang hidup tu, macam-macam benda kita cari. Sebenarnya bukan duit saja. Sebenarnya duit tak salah. Kan? Duit dia tak salah. Cuma dunia lah Ustaz. Betul. Apa yang kita fikir tentang dunia tu yang penting. Ada orang Allah beri dia dunia banyak, tapi cara dia fikir tentang dunia bagus. Contoh ada orang saya jumpa kaya tau. Tapi dia bukan terlalu kejar dunia ke apa, tidak. Tapi memang Allah berikan dia kelebihan. Dia ada idea yang brilliant, dia ada kepimpinan yang baik, dia ada bakat yang bagus, dia ada keterampilan yang menawan. Pada masa yang sama dia ada kelicikan berfikir yang menjadikan dia tu boleh handle macam-macam jenis perkara yang boleh mendatangkan duit. Dan dia memang pandai buat duit. Ada orang begitu. Allah beri dia. Dan kita tengok dia kaya. Cuma dia tidaklah memikirkan 24 jam tu mesti tentang duit. Dia tak begitu. Cuma Allah rezekikan dia. Macam sahabat Nabi kan, yang jenis pandai buat duit. Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan. Abdul Rahman bin Auf sampai di Madinah, dia kata tunjukkan aku pasar kat mana. Dia tak risau dia punya perniagaan tinggal kat Mekah berapa banyak ke. Dia tak penting. Yang penting apa yang aku boleh buat. Jadi dia memang Allah kurniakan begitu. Baik. Apakah dia cari pasar dia nak berniaga tu salah? Tidak juga. Sebab dia ada matlamat. Dia tidak menjadikan duit, harta dunia sebagai matlamat. Tapi dia menjadikan dunia tu sebagai alat. Sebab dia ada matlamat lain. Dia nak cari apa alat kat dunia ni, alat yang aku boleh guna untuk capai matlamat. Duit boleh jadi alat. Dia dapatkan duit,
lepas tu dia peralatkan duit untuk mencapai akhirat. Itu yang dia infak macam-macam tu. Sebab dia kata duit memang guna, tapi bukan matlamat aku nak dapat banyak duit. Cuma aku nak alat. Bila alat maknanya mesti diperalatkan sebab dia alat. Macam itulah. Tapi kita kan cari dunia Ustaz. Kita kerja, kita ambil upah. Boleh. Siapa cakap salah? Tak salah. Tapi apa yang kita fikir tentang duit dan tentang harta tu yang penting. Itu yang mustahak. Supaya kita tahu duit ini matlamat atau duit ini alat. Duit ni matlamat atau duit ni alat. Yang dalam gambar ni dia jadikan matlamat. Bila jadikan matlamat, dia kejar. Lepas tu dia dapat, dia kejar. Bila umur dia nampak tu, gambar kedua tu rambut dah putih sikit, dia masih nak kejar kerana dia jadikan matlamat. Tiba-tiba, bila dia dah mula banyak duit, rupanya duitnya nak pergi melancong, lutut dah sakit. Nak pergi jalan, gini. Nak renovate rumah, rupanya dia harapkan bilik yang paling bawah, yang paling dekat dengan bilik air je dia nak pergi. Bilik-bilik lain dah tak larat nak kemas. Jadi masa duit dah banyak, rupanya hidup dah berada di hujung. Itu kalau sempat merasa tua, kalau sempat. Macam saya, belum tahu sempat, merasa tak tahu. Jadi yang kita kena fikir ialah, yang kita kena ambil berat ialah apa yang kita fikir tentang nikmat dunia. Itu yang lebih penting. Baik. Sekarang kita nak tengok sikit kepada Al-Quran kita. Cerita semalam tu. Ingat cerita semalam? Kemarin, apa cerita kita tu? Nabi Musa dan tongkat dia. Ya, Nabi Musa alaihi salam. Kita nak sentuh sedikit berkenaan dengan Nabi Musa tu yang dia pegang tongkat dengan tangan. Campakkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Hari tu kan? Tangan kanan kan saya sebut kan? Yes. Betul. Jadi kita makan, saya pesan dengan tangan kanan. Jangan makan dengan tangan kiri. Jangan datang walimah nanti tiba-tiba dia makan tangan kanan, dia sulam air tangan kiri. Ingat cucu kita makan tangan kanan, kita pun minum tangan kanan. Ingat saya cerita tu, Rasulullah pernah tegur satu orang tu supaya makan dengan tangan kanan. Tiba-tiba dia banyak bagi alasan. Dia kata tak boleh angkat lah, susah lah, payah lah. Saya tak biasa lah. Tiba-tiba Rasulullah kata apa? Engkau memang tak akan dapat angkat tangan kau sampai bila-bila. Nabi cakap je, terus tangan dia tak boleh angkat. Maknanya Nabi serius lah. Dan doa Nabi tu makbul, apa orang cakap? Spontan. Masa itu juga Allah kabulkan. Jadi sebab Rasulullah kata, ma mana'ahu syai'un illa al-kibr. Silap saya hadisnya, tidak ada sesuatu pun yang menghalang dia untuk tukar kepada tangan kanan melainkan sebenarnya dia sombong. Dia rasa macam tak boleh ditegur, dia rasa macam dia tak boleh nak diubah. Baik, sekarang ni bila dah muncul ular tersebut, Nabi Musa dah campakkan tongkat dia. Lalu apa yang dilakukan oleh ular yang dimunculkan oleh Nabi Musa tu? Nabi Musa tu, dia punya ular dia terus makan, talqaf, telan. Bila dah telan, habis licin ular-ular ahli sihir. Lalu ahli-ahli sihir Fir'aun ni kan ramai. Bukan sahir, saharatu. Saharatu tu ahli-ahli sihir. Kita jangan ingat seorang. Jangan ingat dua orang. Dikatakan dulu Fir'aun tu ada ribuan ahli sihir. Dikatakan ada ribuan. Itu belum cerita yang bawah-bawah tu yang jenis tak dapat kerja dengan Fir'aun. Ini yang kerja Fir'aun ni ribuan. Dan Fir'aun memang paksa semua orang ahli sihirnya mesti boleh bersihir untuk kepentingan dia. Jadi biasa saja dalam istana Fir'aun tu sihir bersama dengan ahli sihir tu, mereka tu biasa ketika zaman itu. Namun bila ahli sihir ni, dia selama ni dah dengar dakwah Nabi Musa. Cuma iyalah, orang dulu, bukan orang dulu je, orang sekarang dia kira siapa yang handal itu akan mengagumkan. Nabi Musa dikurniakan mukjizat mengalahkan sihir-sihir mereka. Lalu akhirnya ahli-ahli sihir ni apa terjadi pada ayat 70? Fa'ulqiyas saharatu sujjada.
Dan lalu ahli-ahli sihir Fir'aun ini semuanya mereka merasa sesal, merasa insaf dan mereka merasa bersalah dan mereka terus bersujud. Simbol kepada taubat. Simbol kepada masuk ke dalam agama Islam. Ahli sihir ni masa tu mereka disebutkan sebagai mengucap 2 kalimah syahadah. Cuma mengucap 2 kalimah syahadah zaman Nabi Musa bukanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kerana Nabi Muhammad belum diutuskan, belum lahir. Tapi wa anna Musa Rasulullah. Adalah Nabi Musa itu adalah utusan Allah. Mereka sujud dan kemudian mereka mengakui tentang ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi Musa. Dalam satu kesimpulan iaitu apa? Qalu, mereka berkata, ahli sihir ni berkata, amanna, aku beriman terhadap Tuhan Nabi Musa. Aku beriman terhadap Tuhan Nabi Harun dan juga Tuhan Nabi Musa. Maknanya dalam ayat 70 ni, mereka mengakui ketuhanan Allah dan mereka mengakui kerasulan Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi dalam tu maknanya ada 2 kalimah syahadah. Seperti umat Nabi Muhammad mengakui, bersaksi akan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala dan bersaksi, mengakui, mempercayai, beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerasulan tu mengakui dia status rasul saja. Maknanya mengakui perutusan tu maknanya apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad semua kita terima. Sebab tu dalam 2 kalimah syahadah, dalamnya termasuk hari kiamat, dalamnya termasuk qada dan qadar, dalamnya termasuk malaikat-malaikat, dalamnya termasuk kitab-kitab, automatik dalam tu. Jadi kalau mereka mengucap 2 kalimah syahadah, maknanya mereka terima bahawa Nabi Musa beritahu bahawa itu mukjizat, mereka terima. Nabi Musa ada kitab Taurat, mereka terima. Nabi Harun tu ada wahyu yang diterima, mereka terima. Maknanya apa yang dibawa tu diterima. Fir'aun marah ke tak marah? Oh, Fir'aun orang Jawa sebut temper. Temper apa temper? Bukan tempeh, temper. Temper. Temper apa temper? T-E-M-P-E-R. Saya pun tak tahu maknanya. Berang. Rasa marah, rasa murka. Berang dia, temper dia. Qala, Fir'aun berkata, amantum lahu. Dia kata, apakah kamu semua boleh percaya kepada Musa? Boleh ikut dan percaya kepada dia? Qabla an azana lakum. Sebelum aku sendiri beri izin kepada kamu. Nampak? Sebab dia anggap sihir ni, bukan dia anggap, memang ahli sihir tu berkhidmat dengan Fir'aun. Sebab tu dia kata, kenapa kau orang semua beriman sebelum aku izinkan kamu beriman semua? Lalu dia fitnah kepada Nabi Musa. Apa kata Fir'aun? Dia fitnah pula kepada Nabi Musa. Innahu, woi, korang, woi, dengar sini, woi. Kau tahu tak bahawa Musa itu, kata Fir'aun, lakabirukum. Dia adalah ahli sihir yang paling besar sekali. Maknanya kalau korang semua ahli sihir, khidmat dengan aku, Musa pun sama ahli sihir. Yang kau pergi tunduk kat dia buat apa? Ni bahasa Fir'aun lah. Musa itu adalah ahli sihir yang paling besar. Dia ketua sihir. Yang mana dialah yang allamakumus sihr. Dialah yang sebenarnya ilmu dialah yang mengajarkan sihir kepada kamu. Ini nama dia fitnah daripada Fir'aun. Boleh pula dia kata Nabi Musa ngajar sihir. Sebab dia nampak Nabi Musa punya ular. Tapi ular yang dimunculkan Nabi Musa bukan ular sihir. Ular sihir sifatnya apa? Sifatnya boleh mengalahkan dan boleh dikalahkan. Jadi sesama ahli sihir, dia kalau munculkan ular dia patuk ular kawan dia. Nanti kalau dia kalah, dia belajar lagi sihir dengan jin, dengan syaitan. Besarkan lagi ular, patuk balik semula, sampai bila pun tak habis. Tapi kalau muncul ular mukjizat yang Allah munculkan setelah Nabi Musa campak tongkat itu, maka jawapannya ular yang dimunculkan Nabi Musa, bila dia telan semua sekali ular-ular ahli sihir, terus selepas itu ahli sihir tidak boleh mengeluarkan sihir ular lagi. Kenapa?
Sebab yang dimunculkan oleh Nabi Musa bukan sihir. Kalau sihir, confirm mereka boleh belajar lagi, sambung lagi, lawan balik semula. Tak ada. Sifat mukjizat itu namanya mengalahkan. A'jaza, mukjizat. Mengalahkan. Tidak boleh dikalahkan. Jadi ahli sihir, sebab sebelum ini, dia sesama dia dapati, kalau aku kalah, besok aku belajar lagi, aku puja lagi, aku dewakan lagi jin dan syaitan, aku boleh buat lagi hebat kalahkan kau. Ahli sihir sesama dia pun tahu. Dia pun tahu. Yang tak tahu tu Abang Aun tu. Kenal Abang Aun? Yang tak erti bahasa tu Abang Aun. Kenal Abang Aun? Fir'aun. Abang Aun kata dia, ya Allah Ustaz. Abang Aun tadi tu. Yang itu yang tak faham. Bila dia tak faham, dia nuduh pula. Dia kata, tu Musa yang ajar kamu sihir. Boleh pula kamu boleh ikut dia. Marahlah Fir'aun tu. Temper lah dia. Lalu, apa kata Fir'aun? Aku pasti akan cincang tangan kamu. Aku akan potong tangan kamu dan aku akan kerat kaki kamu secara bersilang dan aku akan salib engkau orang semua, aku akan salib dekat batang-batang pokok kurma. Judhu'in nakhli wala ta'lamunna, nanti bila aku dah soyat semua kulit badan kau, engkau orang semua akan tahu siapa di kalangan kita yang paling dahsyat azabnya dan siapa yang akan kekal hidup. Kenapa dia kata dahsyat azab dan kekal? Sebab dia mengaku dia Tuhan. Nabi Musa selalu cakap kepada Fir'aun, Allah itu kalau azab, azabnya sangat dahsyat. Allah saja yang maha kekal, kita semua mati. Allah kalau dia azab, azab dia sangat dahsyat. Dan Allah sahaja yang kekal. Dah cakap dah dua benda penting yang dia kena faham. Jangan dia sombong sangat dia boleh azab. Allah lebih dahsyat azabnya. Dan Allah saja yang kekal. Kita semua akan mati. Jadi Fir'aun gunakan statement ayat tu untuk menganggap diri dia Tuhan. Akhirnya dia sebut perkataan yang sama. Korang nanti baru tahu siapa di kalangan kita yang sebenarnya yang azab dia lagi pedih. Siapa di kalangan kita yang sebenarnya lagi kekal. Jadi dia anggap bahawa dia boleh matikan ahli sihir. Dia boleh bunuh kerana semua ketentuan hidup dan mati dia anggap adalah ditentukan oleh dirinya. Itu kan statement apa kita sebut orang yang sombong lah, angkuh. Angkuh. Jadi apa ahli sihir ni jawab? Fir'aun cakap depan-depan tu. Jadi tapi sebab mereka dah beriman dengan Nabi Musa, apa ahli sihir ni jawab? Tengok tu. Qalu, mereka jawab, lan nu'thiraka. Kami tidak akan memprioritikan statement kamu. Kami tidak akan mendahulukan kamu. Kami tidak akan mengutamakan kamu mengatasi apa yang telah datang kepada kami dari segala bukti-bukti. Maknanya kami tak boleh mendahulukan apa yang kamu cakap. Sorry. I'm sorry, sir. I'm sorry. Kami dah tak boleh ikut mendahulukan apa yang kamu cakap. Kami kena dahulukan, utamakan, pentingkan segala bukti yang telah kami nampak, yang telah ditunjukkan oleh Allah melalui Nabi Musa. Bayinat. Sama ada mukjizatnya, sama ada kebenarannya, semua sekali. Walladhi fatarana. Kami juga tak boleh mengutamakan engkau ke atas dia yang telah mencipta kami. Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kami tak boleh utamakan, maknanya ambil sangat serius apa yang ugutan kau cakap melebihi daripada bukti yang datang kepada kami ni. Segala mukjizat kebenaran. Tak boleh. Kami lebih percaya yang ini berbanding apa yang kau cakap. Itu statement daripada ahli sihir yang telah bertaubat. Lalu ahli sihir kata apa? Faqdi ma anta qadin. Engkau hukumkan ajalah apa benda yang kau nak hukumkan. Jatuhkan je lah apa hukum yang kau nak jatuhkan ni. Jatuhkanlah apa hukum yang kau nak jatuhkan. Tapi kena ingat, ahli sihir ni dah mula faham. Kerana Nabi Musa dah terangkan banyak kali. Innama, hanya senya engkau boleh buat hukuman
boleh buat hukuman, innama taqdi, hanya saja engkau boleh tentukan hukuman dekat sini saja. Hadhil hayatad dunya. Engkau boleh tentukan hukuman nak buat apa, nak cincang ke, nak koyat ke, nak salib ke, nak apa ke. Memang kau boleh buat sebab engkau ada kuasa, engkau ada kekuatan. Tapi terbatas kepada kehidupan yang sementara. Dunia maknanya yang dekat. Kehidupan yang sementara. Jadi bila dia sebut yang paling dahsyat azab dan paling kekal, maka orang-orang yang beriman ahli sihir yang dah bertaubat ni kata, inna amanna bi rabbina, kami sekarang beriman dengan Tuhan kami, liyaghfira lana, mudah-mudahan dia ampunkan Tuhan kami, khatayana, kesalahan kami, dan minta-minta dia ampunkan wama akrahtana alaihi minas sihr, apa-apa yang engkau, wahai Fir'aun, telah memaksa kami untuk melakukan sihir. Wallahu khairun wa abqa. Dan Allah, dialah yang maha baik, iaitu yang memberikan sebaik-baik balasan, dan hanya Allah sahajalah yang maha kekal. Jadi, daripada cerita ini, Alhamdulillah, kita dapat belajar sesuatu tentang kesombongan. Tak nampak gambar? Tak nampak gambar Quran Ada nampak gambar? Siapa nampak gambar? Ada Ustaz, ada clear macam biasa. Clear Nampak, Okey, Ustaz. baik. Jelas. Alhamdulillah. Siapa yang nampak, Alhamdulillah. Siapa yang tak nampak, tak mengapa. Tapi ingatlah, kerana anda hari ini memang dikejutkan dengan suara DJ. Ustaz, Jadi Alik kena. Ya, saya. saya nampak juga ni Cik Ha apa tu. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Ha. Mudah-mudahan barakah insya-Allah. Baik, itulah yang dapat kita kongsikan pada pagi ini, menjawab tentang persoalan tentang tawassul tadi, baca Yasin. Pada masa yang sama, satu gambar yang boleh kita jadikan sebagai iktibar. Pada masa yang sama kita lihat sambungan daripada kisah Nabi Musa. Mudah-mudahan Allah berkati. Tadi Hajah Fatimah kalau tak silap saya yang nak menghadapi pembedahan. Kita tetap mendoakan bukan sekadar ketika live, tapi selepas daripada ini pun insya-Allah dalam ingatan dan dalam doa. Mudah-mudahan semua diberikan kesempurnaan dan matlamat yang dicapai baik insya-Allah. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis kita. Alhamdulillah. Amin. Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin yang telah pun menyempurnakan kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan segala doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Taala, di mana yang diuji dengan pelbagai penyakit, berbagai masalah hidup, mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan. Syukran jazilan juga atas perkongsian ilmu, mudah-mudahan bermanfaat, barakah, jadikan iktibar, panduan dalam kehidupan kita. Terima kasih pada tim Gembanur Iman, terima kasih pada para jemaah, dan sebelum itu saya ingin war-warkan beberapa perkara. Pertama, pihak pengurusan Gembanur Iman ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada para jemaah yang telah pun menginfak buku biografi Agung Rasulullah bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli. Sebanyak 89 buah buku yang telah kita terkumpul yang kita akan salurkan kepada surau atau masjid di pusat pengajian bersama dengan Al-Fadil Ustaz Rusdi Ramli. Jadi mudah-mudahan para infak mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu Taala. Dan tidak lupa juga pihak Gembanur Iman mengucapkan sana hilwah kepada para jemaah yang hadir hari ini yang menyambut ulang tahun kelahiran. Mudah-mudahan beroleh keberkatan usia yang dalam sentiasa rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuliah kita sebentar lagi, lebih kurang 14 minit dari sekarang kita sepatutnya maaf ya pukul 8 bersama dengan Al-Fadil Ustaz Fazlur Rahimi Ma'ruf tafsir surah An-Nur. Jadi bagi para jemaah yang ada kelapangan, teruskan bersama dengan Gembanur Iman untuk kuliah duha. Yang ada urusan, moga Allah permudahkan setiap langkah kita pada hari ini insya-Allah. Jadi sebagai penutup, sekali lagi dipersilakan Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh untuk membimbing bacaan tasbih, kafarah serta menutup dengan surah Al-As. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz.